untuk video orang buat kerja di rumah ya. Okey, insya-Allah mari kita sama-sama mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insya-Allah. Okay, kita pada Iqra 4 ya. Iqra 4 muka surat 17 barisan yang kelima. Sekejap ya, Ustazah. Itu kawan kita tunjuk. Okey, barisan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar ya. Okey, bila kita belajar Iqra ni ya, kita mesti tahu cara berhenti pada katalah hampir semua perkataan. Cara berhentinya macam mana, cara sambungnya macam mana. Itu matlamat kita ya. Jadinya bila cara berhenti tu lain, boleh jadi ilmu tajwidnya lain. Boleh jadi bacaannya daripada panjang boleh jadi pendek. Daripada pendek boleh jadi panjang. Dia boleh bertukar. Sama juga. Pada perkataan yang sama, kalau kita berhenti, ilmu tajwidnya boleh berubah, kadar panjangnya boleh berubah ya. Jadi sambung pun samalah, dia akan alami perubahan. Itu matlamat kita lah ya, dengan skill cara berhenti pada setiap perkataan dan juga dengan ilmu tajwidnya. Okey, yang barisan yang kelima ya, Ustazah buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala. Tengok huruf qaf. Wa ada baris dia, hamzah ada baris dia, qaf mati ya, bala. So huruf yang mati ya, kita kena alert sikit ya. Bukan semua tetapi kita kena alert. Wa aqbala ba'dhuhum. Okey, aqa seolah-olah dia ada baris atas dia. Itu sebenarnya cara bunyi qalqalah sughra yang terbaik. Bukan wa aqa. Tak nak wa aqa ya, macam ada baris atas dia. Wa aqbala ba'dhuhum. Okey, itu pada qaf itu dipanggil qalqalah sughra. Ingat ya, cara dia seolah-olah dia ada baris atas dia sendiri. Nah, kalau kita baca wa aqa itu dah lain ya, aqa itu ya. Okey, ba ain mati juga ain, tapi mana ada? Tengok, bukan semua huruf mati yang kita nak perhatikan ya, yang tertentu saja. Okey, yang lain tak ada apa-apa, cumanya pada qaf tadi qalqalah sughra ataupun qalqalah kecil ya. Qalqalah maksudnya melantun. Wa aqa, bunyi itu dipanggil melantun ya. Okey, ba tak ada, dhu tebalkan ya, huruf tebal. Ada 4 huruf tebal. Sad, dad, ta, za dipanggil huruf-huruf itbaq ya. Bunyi dia kena tebal lah. Ba, dhu, tebal. Dhu, jangan ba'du biasa, nanti jadi huruf dal ya. Okey, dari segi nama tak ada, tetapi huruf itu mesti berbunyi tebal. Itu saja. Dan hum, huruf mim bertanda mati. Ini intipati ilmu tajwid ya. Intipati ilmu tajwid, huruf mim jika bertanda sukun ataupun bertanda mati, nun, mim dengan nun. Dia memang dua ni lah. Intipati ilmu tajwid, huruf mim dengan nun. Jika dia bertanda sukun macam ni, bertanda mati, bacaannya izhar. Izhar maksudnya jelas, tidak berdengung, pendek ya. Dan namanya, jika mim sukun ini namanya izhar syafawi. Kenapa syafawi? Sebab syafawi bermaksud bibir. Dan mim itu makhraj dia. Dari mana dia keluar? Ya, dari mana? Dari dua bibir. Memang mim memang huruf syafawi lah ya. So mim sukun dipanggil izhar syafawi. Kebetulannya hum ni nak sambung, nak berhenti sama je di sini. Yang ni sama ya. Okey, lagi satu sebelah bi'aija. Nampak bunyi jim tu? Bi'aija lin hanid. Bi'aija. Tadi wa aqa. Sebab qaf tu kalau baris atas macam tu. Tapi kalau jim ba jim dal dia nipis ya. Huruf qalqalah ada 5. Ba, ju, da, qa, ta. The first 3 tadi. Ba, jim, dal dia nipis ya. Qaf dengan ta yang tebal. Bila yang nipis ni bunyinya kena bunyi huruf i tau. Bi'ija. Dia macam tu. Tak boleh baca bi'ija. Tak boleh baca dengan baris, tak boleh lah ya. Bi'ija. Itu untuk ba jim dal ya. Bi'ija lin hanid. Ija qalqalah sughra ya. Okey, lin. Tanwin yang sama. Tanwin di bawah, tanwin di atas. Yang kita nampak sama ya. Bacaan dia jelas. Izhar ya. Tidak berdengung, pendek. Ini dipanggil izhar halki. Kenapa sebenarnya izhar halki? Sebab selepas tanwin, kita tak pedulikan huruf lam tu. We don't care. Ya? Kita pedulikan baris tanwin yang sama. Selepasnya ada huruf halki. Halki adalah huruf halkum. Huruf halkum ada 6.
Salah satunya di sini ha pedas. Ya, itu dipanggil izhar halki. Aijelin. Itu bacaan dia. Lepas tu hanid. Ni adalah mad asli asalnya ya. Tetapi selepas mad asli ada satu huruf lain. Syarat dia satu saja huruf lain. Waqafnya bukan jadi mad asli dah. Dia jadi panjang. 4 atau 6. Nama pun bertukar menjadi mad arid disukun. Dan huruf zal jaga ya, huruf zal bukan zai. Kalau huruf zai bunyi z, bunyi huruf z kuat dia punya z, tapi huruf zal dia bukan bunyi huruf z yang lebih-lebih ya. Cara dia gunakan hujung lidah. Gunakan hujung lidah kita, kenakan pada gigi depan tu. Hanid. Kalau kena sikit pun tak apa dah. Dah cukup dah ya. Okey, kita terus ya. Okey, Linda tu dia dah boleh, tapi tak apa, kita panggil kawan dulu ya, Linda ya. Okey, Zarina silakan. Ambil 2 baris terus. Okey, silakan. Mikrofonnya Zarina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wafadna bihi jam'a. Okay, dengar qalah tu, dengar saya buat qalah. Fa wasatna bihi, seolah-olah to ada baris atas dia sendiri. Wa wafadna bihi jam'a. You punya lain, bunyi to you macam bunyi rodot. Kenapa to? Sato bihi. Wa wafadna bunyi di atas. Ya, seolah-olah dia ada baris atas, seolah-olah dia bukan mati, seolah-olah to tu ada baris atas. Wa wafadna Sato nabihi. Wa wafadna bihi jam'a. Atau wa wasatna bihi jam'an. An pendek je, jam'an. Kalau jam'a 2, jam'an an pendek. Okey, tajwidnya. To tu hartulin ya? Bukan, itu huruf qalqalah. Qalqalah sugra. Ya, sugra. So qalqalah sugra ni untuk huruf to dengan qaf, dia seolah-olah dia ada baris atas tau. Cara kita nak bunyikan dia. Sata. Jangan panjang-panjang lah. Macam mana fa, macam mana wa, macam mana sa. Pendek dia sama je. Fa wasata nabihi. Wa wasata bihi jam'a. Okey, lagi kat mana ada tajwid? Bihi. Yes, bihi. Ada Mad silah qasirah. Mad silah qasirah dua ya, okey. Kalau berhenti jam okey. Izhar. Tak. Kalau berhenti, kalau nak yang izhar tu kalau sambung jam'an. Sambung. Itu izhar halki kalau nak sambung. Tapi kalau berhenti jam'a itu jadi 2 dipanggil mad iwad. Mad iwad. Ya, dia panggil kalau kita berhenti baris 2 baris di atas. 2 baris atas. Ya, dengan alif. Pada mim tu, mim sukun. Min hartulin. Bukan. Izharus syafawi. Oh, min. Okey. Harfulin sebab kawan kita dah sebut harfulin huruf waw dengan ya. Waw min ya lupa. Kan? Ni bukan ya. So mim adalah izharus syafawi. Okey, terus. Wala yuqafu. Ya, no you ya. Wala yaqafu. Pendek. Uqabaha. Yes, lagi sekali. Wala yaqafu uqabaha. Yes, qa tu macam to tadi, huruf qalqalah, seolah-olah dia ada baris atas dia. Buat balik. Wala yuqafu. Ya. Wala yaqafu uqabaha. Lagi tu, satu fu jangan panjangkan fu pendek. Wala yakhafu uqabaha. Wala yuqafu. Itu ya. Wala yakhafu uqabaha. Ya, seolah-olah qaf itu ada baris atas dia. Okey, tajwid. Wah, tak ada apa-apa sebab pendek. Ingat, kalau pendek tidak ada apa-apa. Tapi la, dia baris atas, dia ada alif. Yang saya ingat tu alif. Mad asli. Ya, mad asli. Pada la ya, mad asli. 2 rakaat lagi. Ya, tak ada apa-apa. Tak ada.
Uko. Kha, ya kha. Kha tu sama dengan la. Ya kha sama dengan la. Ada alif, bari atas ada alif. Mat? Mak asli. No, mat asli sama. Mak asli. Ya. Okey, fu pendek. Ukoba. Ukoba Qalqalah. Ya, qalqalah sughra pada fah ya. Qalqalah sughra lepas tu ba dengan Ba ada alif Mak maksura. asli. yes, mad asli betul? Betul? Ada alif Tak maksura. ada apa-apa. Ya, sama pula, tak ada apa-apa, sama juga ada alif juga. Mak asli. Ya, okey. Ba dengan ha sama je. Kita belajar dalam Quran, alif pendek pada ba dipakai alif pendek, alif maksurah, pada ha dipakai alif panjang, sama je hukum tajwid dia mad asli sama. Ha? Okey? Alright ya. Okey, ambil satu baris lagi dulu. Silakan. Khalaqakum atawwara. Atawara. Okey. Atau Khalaqakum atawwara. bukan atau tak? Atawaron. Atawwaron. Ron. Ron pendek ya. Kalau kita baca ron pendek. Kalau ro dua. Min kum Mim mati apa? Mim sukun. Izharu syafawi. izhar syafawi. Ya, jelas tidak berdengung pendek. Ya. Apa qala subra. Ya, okey. Wam awam alif wa Ya, baris atas ada satu baris atas dengan alif mad asli. mat asli. Ya. Ro Ro dia dua baris atas. Dia dua baris atas. Beza dia. Dia beza dengan mad asli, dia dua mat baris atas. iwat. Dia pandai. Mad iwat bila berhenti. Bila berhenti ro. Ini mad iwat sebiji macam mad asli dan dia hanya untuk berhenti. Dan kalau tengah terus tadi ron. Kalau ron kita pakai tanwin pendek, nama dia apa? Tanwin sama tadi. Kan mat iwat Mad iwat berhenti. Ro. Kalau terus asli. ron. Bukan. Tak ada mak asli dah situ. Tak ada mak asli. Yang mak asli tu wa tu. So kalau kita ron, bila kita baca ron itu izhar halqi. Izhar harqi. Ya, okey. Lagi terus. Lam yalid wa lam yulad. Lam Mim mati. Mim mati Izharu syafawi. ya izhar syafawi lid qalqalah. Ya, lid qalqalah sughra. Walam izhar syafawi. Okey. You Mad asli baris depan. mat asli. Lad qalqalah subra. Ya, hujungnya qalqalah sughra ya. Okay, kita halaman 18 ya. Okey, dengar dulu ya. 18 ni huruf-huruf yang bertanda matilah yang ada sifat ya. Kita tengok dulu. At, kalau at sifatnya angin, hamas ya pada huruf ta tu ya. If yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Empat yang pertama sifatnya angin. At, if, empat yang pertama sifatnya angin dipanggil hamas ya. Okey, yang kelima id tidak mempunyai sifat ya. Id tak ada. Yang ke bawah dia aur. Kalau aur pula ra sifat tebal ataupun nipis lah ya. Di sini sifatnya tebal ya. Ra mati sebelumnya baris atas, sifat ra tebal istilahnya ra tafkhim ya. Okey, bawah ra is. Zai dia ada bunyi ya, bunyi safir ataupun buzzing ya. Bunyi z tu ya, is. So pada huruf zai itu is. Dia bukan iz, bukan iz. Kalau baca z dah jadi qalqalah ya, dia is. Macam bunyi hissing, buzzing, itu dipanggil safir, boleh untuk huruf zai ya. Terus sin ya, as. As itu dia ada dua. Dia ada safir sama dengan zai dan dia juga ada hamas. Nampak dekat sini, sin ada dua sifat, hamas dan safir. Zai ada satu sifat safir sahaja. Ra di sini sifat tafkhim, tebalnya. Zal tak ada sifat apa-apa. Empat yang pertama bersifat angin ataupun hamas ya. Okey, kita panggil kawan ya. Okey, kita panggil Kak Ya dulu. Okey, Kak Ya buat dua baris terus. Silakan. Mana Kak Ya dia keluar kot. Line dia problem ya. Okey, siapa? Aisyah dulu pun. Aisyah boleh?
Aisyah dulu Aisyah, buat 2 baris terus. Okay. Confuse pula Aisyah pula kat sini. Kenapa? Tak apa, tak boleh lah. Sebelum ni Nur Aisyah. Oh, Okay. kenapa? Oh, nama Aisyah? Itulah. Okay, faham. Alright, tak apa. Okay, silakan. Ghalabat. Hmm. Ada sifat hamas pada ta. Okay, one thing about sifat hamas ya. One thing about sifat hamas, kita nak minimizekan dia. Nampak? Kita tak nak hamas banyak-banyak. Faham tak? Jadinya, kita kena kontrol bunyi hamas tadi jadi seminimum yang mungkin. Boleh tak? Untuk hamas. Ya. Wa ma malakat aimanuhum. Okay. Tajwid. Min alif mak jaiz. Okay. Mana mak jaiz mat asli? Yang mak asli. Okay. Ada ta sifat hamas. Ya, betul. Apa? Apa ai? Harfulin. Yes, pandai kawan kita beri ya. Harfulin. Huruf harfulin ni harfu maksudnya huruf, lin maksudnya lembut. Dia ada 2, ya dengan waw bertanda mati. Sebelum dia syarat dia mesti baris atas. Itu syarat dia. Cara kita nak kenal ya. So ai ataupun au. Itu bunyi harfulin ya. Okey, terus Ma asli. Yes. Ada tanda alif maksurah. Yes, alif maksurah. Okey. Hum Apa hum? Mim tu mim sukun lah apa? Izhar syafawi. Yes, izhar syafawi. Okey. Ambil satu baris dulu lagi. Mithqala. Ada hamas pada sa. Okey. Qa ma asli. Okey, wakafnya? Wakafnya mithqal. Ya. Ada ma'arif disukun. Ya, betul. Mad arid disukun. Okey. Okey. Mathna wa thulath. Kalau waqaf, kalau wasal, mathna wa thulatha. Okey. Sa ada sifat hamas pada sa. Okey. Na ma asli. Okey. La ma asli. Okey, wakafnya? Wakafnya sifat hamas pada sa. Yes, dan panjang. Sulat. Ma'arif disukun. Ya, betul ya. Ingat ya, tip untuk hamas ya. Hamas bermaksud angin ya. Angin maksudnya letak tapak tangan depan mulut terasa ya. Angin tu, itu cara kita nak detect hamas. Dan tips tentang hamas, kita kena minimizekan dia semaksimum mungkin. Kita tak nak hamas banyak-banyak. Itu tips ya. Okey, kita panggil Maida dulu. Silakan Maida. Ambil 2 baris terus. Yuhsinuna. Yuhsinun. Yuh ada hamas, sinunu mak asli, wakaf ma'arif lisukun. Okey. Huwa yuhyi wa yumitu. Huwa yuhyi wa yumit. Huwa yu ada hamas, yi mak mak asli Ya, mak asli. Wa yumi mak asli, wakaf ma'arif disukun. Ada ta, ada hamas. Ya, ada berapa total huruf hamas? Ada 10. Ya, apa hurufnya? Fahad sahu syamsus sakat. Kita tu dia boleh keluar, jadi kita boleh agak, betul tak? Kita boleh agak. Dah keluar yang itu cara diorang himpunkan huruf. Jadi bila kita dah boleh yang tu, kita boleh tahu fa, ha, ta, ha, syakhsun, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Dari situ kita boleh agak huruf-huruf yang ada hamas ya. Okey, terus lagi next line. Ukhladuhu. Are you sure? Ke Sorry. Akhladuhu. Aduh, ada. Panjang. Akhladah. Ada hamas dan hu maksilah qasirah. Wakafnya? Wakaf ada hamas. Ya, hamas. Okey. Yakhtafu absarahum. Ada hamas, tofu ada kokolah, som mak asli. Kokolah sugra ya. Kokolah sugro. Som mak asli, rohum izhar syafawi.
Sifat ra? Sifat ra tafkhim tebal. Tafkhim tu pada ya. Okey, kita panggil Linda ya. Okey, silakan Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Biiznihi. Biiznih. Ada hama tak ada apa-apa kan? Tak ada, tak ada. Hi maksilah qasirah. Okey, wakafnya? Wakaf pada hamas. Ya. Pada Apa ni. maksud maksilah qasirah? Sambung Ya, silah bermaksud sambung. Sebab tu bunyi hi tu ketika sambung saja. Ya. Qasirah maksudnya apa? pendek kot. Ya betul. Qasirah sebenarnya pendek. So pendek sini ni kadarnya 2. Sebab kalau maksilah tawilah bermaksud panjang kita baca 4. Di sini kita panggil dia pendek tetapi bacaannya 2. Ya, dan silah ketika sambunglah. Okey, terus Id hum 'alaiha qu'udu. Tak boleh. tak boleh. Hum 'alaiha qu'ud. Id tak ada apa. Hum izhar syafawi. Lai harfulin. Ha ma asli. Ada mad aril sukun dengan qalqalah kubra. Ada berapa huruf qalqalah? 5 baju dah kotak. Okeylah tu dah boleh ingat ya. Ba jim dal qaf ta qutbun jaddin. Kalau nak Arab sikit himpunannya qutbun jaddin. Kenapa bunyi Arab sikit kan? Qutbun jaddin. Tapi kalau tak kita pakai baju dah kotor je lah, senang sikit. Alright, okey terus lagi. Ardun ataupun ard. Ya, bila wakaf okey, ard ni ra tafkim. Okey. Dun izhar haki. Bila wakaf ada sukun mahdi. Ya, sukun mahdi ataupun sukun mahad. Apa maksud sukun mahdi ataupun sukun mahad? Tak tahu. Berhenti serta merta arud. Nampak pendek kan? Arud. Ya, tapi kena adalah sifat dot tu sikit tapi bukan melantun ya. Arud. You jangan mati aur. Jangan bunyi ra je. Arud. Ada selepas aur ada sedikit tapi bukan de. Itu ya. Sukun mahdi ataupun sukun mahad berhenti serta merta. Okey, terus Wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayra. Tafkim. Alaih harfulim. Him izhar syafawi. Tay harfulin. Ron izhar haki. Ra bila wakaf mad aiwat. Dan sifat ra. Ra tafkim. Ya, tafkim ya. Laju dia ya. Okey, Zarina silakan. Rizwan. Okey. You jangan rizq Riz. Ya, you kena ambil qa je. You tak boleh baca kon sebab dia sengit tau. Tanwin dia sengit. Ya, rizqa. Okey, tajwid. Sofir. Betul, pada zai ya, pada huruf zai sofir ya. Tapi pada ra tu baris bawah sifat dia Taqif. Bawah tarkik. Taqif. Nipis ya. Ra nipis ya, tarkik. Okey, qa tadi? Izhar. Bukan. Ingat tanwin atas ya, tanwin atas ada alif berhenti. Ma'iwat. Ya, pandai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Madiwat ya. Dia memang Madiwat ni dia hanya kena berhenti dan kadar dia 2 harakat, bunyi dia sebiji macam mad asli. Semuanya bezanya dia tanwin di atas ya, dia 2 baris. Kalau mad asli 1 baris di atas. Itu saja beza. Masing-masing ada alif. Yang tu pun ada alif, yang ni pun ada alif sama ya. Okey, terus. Wa khalaqnakum azwaja. Okey, tajwid. Lam dengan kha, qalqalah subra. Okey, dia tak peduli lam. Kita tak peduli lam. Pada qaf tu saja. Pada qaf qalqalah subra. Nun mak asli. Na mad asli kan? Na mak asli kum izhar syafawi. Okey. Jangan az. Sofir. Ya, sofir. Wa mak asli. Okey. Ja kalau berhenti Aiwat. ma'iwat. Kalau
Tanwin atas ya. Tanwin atas ada alif ya. Mad iwad. Terus lagi. Nasta'inu. Nasta'in. Okay. Nas harfulin. No, harful ini waw dengan ya. Nas kol Hamas dan Sofir. Hamas dan Sofir. Ha. Ta'i tak dapat Ini ada mad asli. mak asli. Ini ain bari bawah ke Ain sini ya. mak asli. Itu mad asli ya. Okey, wakafnya. Mak arif sukun. Ya, mad arid disukun panjang. Okey, terus You was wisu fi suduri. okey. Wisu fi sudur. Okey. Sofir. Hamas juga, Sofir dan Hamas. Sofir dan Hamas. Mak asli. Mana ada wa tu? Kat mana wa tu? Wisu. Mana ada? Wisu pendek. Oh. Fi mak asli. Ya, mak asli bari bawah. Okey. Sudur. Roh. Takif. You nak baca baris roh ke you nak matikan roh? Pilih. Sudu. Kalau nak baca suduri, kalau you baca ri, ni dia tarkik kalau you baca barisnya. Tapi kalau you matikan roh, Qalqalah. Bukan. kan. Mari sukun. Ya, mari sukun dan sifat roh jadi apa bila kita berhenti? Bila mari sukun jadi Tarkib. Tafkhim. Tarkib. Kalau kita baca baris bawah tarkik itu nipis Tarkib. baris bawah. Tapi bila kita berhenti di situ kita tak pakai baris ra, tidak kita tak pakai baris ra. Tengok sebelum ra baris depan, baris atas tebal ra tafkhim. Tarkib. Taf tafkhim. Tarkib. Ya, okey, kita gerak ya 19 tengok ya. Dengar dulu yang 19 ash tafashi, bunyi tu ya, bunyi ash bunyi syuh tafashi dan hamas ya. Ash ada dua, tafashi dan hamas. Tafashi bunyi apa? Bunyi syuh itulah ya. Dan hamas adalah angin. Okey. Sod ya. Sod aus tebal yang sod dot to. Sod dot zo. Kat sini ada 3. Ash, hamas dan tafashi. Sod dot zo, huruf-huruf tebal, huruf-huruf itbaq. Okey, itu bunyi huruf itu sendiri ya. Ini tak ada kena pasal baris lagi ya. Bukan pasal baris. Huruf itu semata-mata huruf sad, huruf dad, huruf za, ketiga-tiganya huruf tebal dipanggil huruf-huruf itbaq, jadinya bunyinya kena tebal ya. Okey, aus. Jangan baca as. Kalau kita baca as, dia jadi huruf sin, s ya. Aus. Dia mulut jadi kembung ya. Pipi kita terasa kembung tau, terasa ya. Aus ya. So di situ bukan saja huruf tebal tadi, huruf-huruf itbaq ya. Juga dia ada sifat hamas dan sofir. Sad ada sifat hamas dan sofir. Pada masa yang sama sad adalah huruf-huruf itbaq, huruf tebal. Nampak dia ada 3 di situ ya. Huruf itbaq pun dia, hamas dan sofir pun dia. Aus macam tu ya. Okey. Au huruf dad. Huruf dad ni cara dia kenakan tepi gigi, tepi lidah pada gigi atas. Kenakan. Terasa sikit pun dah cukup. Au. Kalau terasa sikit pun dah cukup ya, lidah kita terkena pada gigi atas. Itu cara huruf dot. Huruf lain tak ya. Itu bila tepi lidah dikenakan pada gigi, itu dipanggil sifatnya istitalah. Istitalah bermaksud panjang sebenarnya. Sepanjang. Maksud dia ya, sepanjang tepi lidah tadi, dia tak kisah ya, asalkan sepanjang tepi lidah kiri atau kanan tadi, terkena sikit pun pada gigi dah cukup dah. Tetapi kedudukan lidah tu tak kisah nak kena bahagian depan ke tengah ke belakang, dia tak peduli. Sebab tu dia bagi chance sepanjang tepi lidah kenakan pada gigi atas. Itu dipanggil istitalah. Kalau kena pada gigi, bunyi tu jadi tebal. Kalau tak kena pada gigi, bunyi tu jadi nipis, tak menjadilah ya. Au, bukan saja dia geng-geng huruf itbaq tadi, dia juga ada sifat istitalah. Dia itu khas untuk huruf dad. Tapi yang al-the masalahnya kita ni biasanya membaca dad dengan qalqalah. Itu masalah kita. Fadli, fau. Mana ada? Dia tidak boleh. Tapi ini yang biasa orang lantunkan dia ya. Dia tak boleh berqalqalah. Okey.
dia ada huruf itbaq dan juga dia ada sifat istitalah ya. Okey, huruf za. Za bunyi dia tak boleh bunyi z banyak-banyak sangat. Yang z tu huruf zai ya. So za ni macam geng huruf zal. Ya, dia kena dikurang ya, dia ada dz lah. Dia nak kurang bunyi zai. Au cara sod dot za ni cara dia sama sebab dia huruf tebal ya. Au mulut jadi macam bulat lah. Kita pakai pipi ya, terasa kembung sikit ya pipi ya. Au, nampak? Dia bukan bukan. Kalau you pakai baca dia jadi zal. Au, cara dia sama je. Aus, au, semua sama cara. Hurufnya huruf itbaq, cumanya za tidak mempunyai sifat. Cumanya tak boleh bunyi z, tak boleh bunyi zai kuat-kuat sangat. Itu saja ya. Okey, ghain au sama cara nak sebut dia sama. Au yang macam aga. Itu tak jadi ya. Tak jadi. Au cara dia sama tetapi dia tidak tebal sangatlah ya, tapi cara dia sama ya, dan dia pun tidak ada sifat. Okey, af sangat mudah ya, sangat mudah. Af ada hamas angin ya, dan cara fa ni satu-satunya cara gigi kita macam gigi arnab tu kena pada bibir, macam gigitkan gigi arnab kita tu ke bibir bawah kita. Itu cara huruf fa. Memang fa ni dia lain daripada lain, cara dia macam gigi arnab kita kenakan ke bibir bawah tu. F macam kita gigit bibir lah kita kata ya. Okey, itu cara huruf fa ya. F sifatnya hamas, sangat mudah. Fa adalah huruf yang sangat lemah, yang paling lemah antara segala huruf ya. Okey, senang, langsung tak kena gigi ya. Terbuka mulut kan. Kalau af macam kita gigit bibir kita, kalau mulut kita terbuka. Sifat sama dengan fa, hamas ya. Okey, al ini kenakan hujung lidah ya, hujung lidah kita kiri ataupun kanan. Al tekan ke lelangit tu. Kiri atau kanan bebas. Al tekankan ujung lidah ke lelangit belah kiri atau kanan. Sedikit pun tak apa ya. Itu dipanggil melencong. Kalau kita tepat ke depan al bunyi Melayu. Itu yang kita tak nak. Bunyi Melayu tak salah ya. Pahala dapat tapi tak cantik bacaannya. Jadi bila kita sengitkan hujung lidah kita ke lelangit kiri atau kanan, itu dipanggil inhiraf, melencong. Bila ada berlaku melencong, bunyi lam itu lebih accurate, kita kata lebih tepat, menyerupai kearaban, bunyi kearaban. Itu tips ya. Tips kalau kita nak membaca dengan dipanggil lahajah Arab, dengan slang. Ini lebih baik praktikkan ni. Untuk mendapat slang Arab sebenarnya, slang Arab bukan slang Melayu. Fahamkan slang Melayu lah. Baca orang Perak baca bunyi Perak. Orang Kelantan baca bunyi Kelantan. Betul. Ustazah tak tipu orang Terengganu bunyi Terengganu, sumpah demi Allah. Ustazah cakap dulu masa mengaji dengan arwah Imam Besar Masjid Negeri Selangor tu, kita tu, dia ada satu kakak tu, Ustazah bukan mengata, ini arwah imam tu yang cakap. Ada satu kakak tu geng dia orang Jawa, 4-5 orang lah. Ustaz arwah imam cakap, tu dia bunyi Jawa, dia cakap. Ni Ustazah nak cakap betul-betul ni. Kalau orang Jawa baca mengaji bunyi Jawa. Orang Terengganu bunyi Terengganu, Kelantan bunyi Kelantan, orang utara jangan nak cakap besar orang utara bunyi utara tau. Utara tu termasuklah Perlis, Penang, Perak, utara Perak. Yang Perak pula bunyi Perak. Nampak semua segala ada. Jadinya cara nak buang telo tadi, inhirafkan lidah kita. Inhiraf maksudnya divert tau, lencongkan untuk lam tadi ke kiri atau ke kanan. Yang mana kita rasa comfortable lah ya. Al baru dia buang semua bunyi telo tadi. Dia sebenarnya untuk huruf ra dengan huruf lam. Jika anda boleh praktikkan, sengitkan lidah ke kiri atau ke kanan untuk huruf lam dengan ra, insya-Allah kalau kita dah boleh macam tu, bunyi kemelayuan tadi secara automatik akan hilang. Dia timbullah lahajah Arab dia ya. Okey, dan dari segi nama ya, lam sukun dipanggil izhar mutlak. Khas untuk huruf lam sukun, izhar mutlak, nama tajwid dia lah ya. Itu dari segi sifat dan segalanya. Okey, tadi siapa tadi? Zarinah kan? Tadi Zarinah. Okey, kita panggil Maida dulu. Silakan Maida. Ashtata tafashi hamas, Okey. ta ma'asli, ta satu lagi mat iwat. Nampak bunyi sama ya, ashtata, sebiji sama tetapi ta yang pertama mad asli, ta yang kedua mad iwat. Bezanya mad iwat ada 2 baris atas. Itu beza dia. Okey.
Alam nashrah laka. Alam nashrah lak. Okey. Alam Izzah Syafawi. Okey. Nash ada hamas. Roh ada hamas. Tafashi juga tu. Tafashi, hamas tafashi. Ha. Roh ada hamas. Lak. Roh. Roh takhim. Ha. Lak ada hamas. Ya, ingat ya tips tentang hamas ya, minimumkan ya semaksimum, reducekan sehabis mungkin. Itu cara mendapatkan hamas yang terbaik ya. Okey, lagi satu lagi. Yaslaunaha. Okey. Ada hamas dan suat itbaq. Ya, Lau hafulin. Dia ada sofir juga kan? Dia ada sofir. Ha. Dia sofir, hamas, huruf itbaq. Ya, betul 3. Ha. Lau hafulin, Okey. waw hafulin, naha ha masli. Okey. Tasla naron hamiyata. Mana boleh taruh? Niyah. Niyah. Ya. Okay, nas hamas, sofir, huruf itbaq. Taus ya. Taus. La ma asli, Okey. na ma asli, ron izhar halki, ha ma asli, mi ma asli, Mi pendek tu. mi pendek, sorry. Ya, ada hamas. Ya, apa nama ta tu? Tama mabutai. Ya, tamabutah ya. Okey. Kalau kita nak berhenti pada tanwin yang tu, kita berhenti pada miyah tanwin juga kan? Kalau kita nak berhenti tanwin pertama boleh juga kan? Betul tak? Macam mana? Kat mana? Ayat yang sama. Kalau itu miyah tu tak tanwin yang kedua. Okey. Ha. Video pertama yang tasla naro. Ya, itulah tips yang kita belajar ni. Kita boleh berhenti pada semua tanwin sebenarnya. Cuma tahu je ya. Nara. Boleh je, tak ada masalah ya. Okey, satu tips ya. Kalau yang tadi kita kata sengitkan lidah untuk lam dengan ra ya, untuk dapatkan lahjah Arab tadi kan. Okey, satu lagi untuk dapatkan bunyi baris atas yang paling tepat. Tadi cara untuk dapatkan bunyi kearaban ya, lahjah Arab, dan cara untuk dapatkan bunyi baris atas semua huruf, semua ya. Baris atas tu. Ya, naha, la, na. Yang mana baris atas? Macam senyum. Ya, macam senyum. Itu dipanggil imalah. Nampak dia lain ya. Bila kita macam senyum, bunyi tu lebih accurate. Kita jangan buka mulut ke atas ke bawah. Bunyi tu wama. Bukan lain kan? Wama dah ya. Wama. Nampak dia lain. Itu semua tips untuk mendapatkan bunyi paling accurate. Praktikkan tau di rumah ya. Semua baris atas ya. Tak kisah huruf tebal ke, nipis ke. Kena macam senyum. Bukan senyum nak beria. Tapi macam ala-ala nak senyum. Kalau kita buka atas ke bawah, bunyi dia automatik lari bunyi dia. Itu dipanggil imalah. Ya. Kalau yang sengit lidah tadi dipanggil inhiraf. Ya, alright. Okey, Maida dah kan? Okey, kita panggil Nuraisa dulu. Silakan Nuraisa. Afa. Okey. Ada sifat istiqalah pada dot. Istitalah. Istiqalah. Pada betul dan juga dia huruf apa? Geng-geng huruf tebal tu dia panggil apa? Huruf ikbaq. Ya, kalau geng-geng huruf sad, dot, taza dipanggil huruf itbaq, tapi khas untuk huruf dot dipanggil istitalah, sepanjang tepi lidah kena pada gigi atas. Okey, terus. Ma asli. Okey. Fa ma iwat. Ya, mad iwat. Okey, alright. Kaidahum fi tawlilin. Okey, itu aja lin sebab dia sengit. Kenapa dia ada baris atas bukan? Mana baris atas kat mana? Dia cantik dia Conteng dia tengok skrin. Kata tengok Iqra Ustazah. Okey. Kaidahum fi tawlil. Ada ya harkulin. Ya, ya harkulin. Hum Izhar Syafawi. Okey. Dot tadi yang fi dulu fi mak asli. Ya, mad asli. Pada fi dot sifat huruf iqbal. Ya, huruf sifat istitalah. Istiqalah. Ya. Okay. Li ma asli. Lin tadi mak iwat.
Nope. Mak Iwak bari atas. Oh, Tanwin. bukan. Ni izhar syafa, izhar. Nope. Mad arid lisukun. Ma'ari disukun. Ya, mad asli yang berhenti jadi panjang ya. Li kan mad asli tadi kan? Bila berhenti jadi panjang, okey, cara kita nak kena ada yang mad asli tu li ya, tak masuk lam yang akhir tu, tak masuk. Li saja mad asli. Jadi cara kita nak kenal ya macam mana dia boleh jadi mad arid disukun, dia mad asli yang terakhir pada mana-mana perkataan ya. Kalau ada 2 mad asli ke 3 ke, kalau ada 1 tak ada masalah lah ya. So selepas mad asli itu syaratnya kena ada 1 saja huruf lain. So kat sini li atau mad asli tapi lam itu huruf lain ya. Jadinya wakafnya menjadi mad arid lisukun ya. Lil ya. Okey, satu baris lagi silakan. Yazharu. Ada yazhar. Ada huruf, ada sifat ikba pada za. Huruf itbaq pada za Itbaq ya. pada za. Okay. Ada sifat hamas Hamas pada kat mana? pada yas. Mana ada? Za tak ada hamas. Za tak ada hamas Ada, dia hanya huruf itbaq saja. Okey. Haur. Haur sifat ra. Ra tafkhim. Ya, you Tepat. baca haru pun dia tafkhim, you baca haur juga tafkhim. Okey. Aslama alaihim qamu. Okey. Za sifat Huruf itbaq. huruf ikba. Okey. Ya harfulin. Okey, Him, lain harfulin. Okey. Him izhar syafawi. Okey. Qama asli. Ya. Mu asli. Ya, apa alif di hujung tu nama dia? Alif ziyadah. Pandai. Apa maksud dia? Boleh berhenti. Boleh berhenti. Okey, bukan itulah. Sebenarnya maksud dia bukan boleh berhenti. Sebenarnya perkataan qamu adalah perkataan plural. Itu maksud dia sebenarnya. So, okey, perkataan qamu bermaksud mereka telah berdiri. Contohlah jadinya maksudnya kita tahu perkataan yang berakhir dengan alif ziyadah macam tu, perkataan itu adalah perkataan ramai, plural lah ya, menunjukkan. Cumanya dari segi membaca kita tahu kita boleh berhenti sebelum alif ziyadah qamu. Jadinya dia tak cacat lah. Ya, dia perkataan tu tak cacat. Dari segi tajwid, alif ziyadah tidak mengganggu tajwid, dia tidak mengubah tajwid, tetapi kita tahu kita boleh berhenti sebelum alif ziyadah. Kalau mu tu dua lah, kalau dekat sebelum dia pendek lah, dia tak kisah. Ada yang pendek, ada yang 2 sebelum alif ziyadah ya. Cumanya kita tahu perkataan itu selesai sebab alif ziyadah hanya duduk di akhir perkataan. Alif ziyadah ya, itu sedikitlah. Kalau macam alif lam lah, kalau alif lam duduk di mana? Di mana? Hujung perkataan, tengah kat mana? Alif lam. Awal. Ya, pandai pun. Kalau alif lam memang awal perkataan. Tak ada dah tempat lain. Kalau alif ziyadah macam ni pula kat hujung. Kalau tanwin pula kat mana? Tengah-tengah. No, tanwin kat hujung juga. Kat ujung juga. Tanwin juga. Ini semua skill lah ya. Tanwin juga di hujung. Tanwin dengan alif ziyadah sama. Alif ziyadah duduk di hujung, tanwin duduk di hujung, alif lam duduk di permulaan. Dan kalau ta marbutah kat mana? Ta marbutah. Hujung. Yes, pandai. Ta marbutah hujung. Nampak? Ta marbutah tak pernah dia duduk di permulaan di tengah. Tapi kalau ta yang satu lagi tu dipanggil ta maftuhah, bebas. Permulaan ke tengah ke hujung semua boleh. Kalau ta yang maftuhah. Nampak dia? Benda ni kita bukan hafal tau. Kita lama-lama kita mahir. Kita nampak dia kan, kita kenal. Bila kita kenal dia lebih membantu kita lah ilmu kita dan cara bacaan kita ya. Okey, dia dah 2 kali ya. Okey, ni dah. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Maghfirah. Maghfiratun. Okey. Ni ada sifat Tak ada. Cuma cara dia tadilah mau. Cara dia. Ra tafkim. Okey. Tun izhar harki. Bila wakaf ada sifat hamas. Nama ta tu? Ta marbutah. Ya, inilah ta marbutah, nampak dia duduk di hujung ya. Ta marbutah ni bila dia berhenti ya, bila kita berhenti pada dia automatik tukar jadi huruf ha. Ya. Ya, itu tentang ta marbutah lah. Dia tak ada bunyi ta. Kalau kita baca baris dia bunyi macam bunyi huruf ta, tapi kalau berhenti automatik jadi huruf ha. Tetapi kalau ta yang biasa tu baca baris ke berhenti ke memang bunyi ta. Ya, tapi memang hamas, yang tu pun ada hamas, yang ni pun ada hamas jugalah. Okey, terus. La yusminu wa la yughni. Okey. Wakaf dengan wasal sama je.
hujung dia mat asli. Okay, la mat asli use hamas dengan sofir. Okay. La mat asli, Okay. ni mat asli. Ya, mat asli. Okay. Afidatun, afidah, Okay. hamas. Okay. Dah bila wakaf ada sifat hamas dengan tun izhar haki bila wasal. Ya, tam marbutah ya. Sama kutah. Okay, kita orang Melayu nama Afidah, betul kan? Inilah sebenarnya ejaan dia sebenarnya. Tapi kita jadi Afidah, betul tak? Afidah kan? Ini ya Afidah. Afidah bermaksud hati. Sama dengan qalbun. Kita tahu qalbu kan? Sebab qalbu dalam lagu dah. Dalam lagu kan guna qalbu kan. Ini antaranya dalam Quran qalbu pun ada. Nak kata qalbun pun boleh. Qalbu afidatun hati. Dan satu lagi yang kita biasa panggil afidah, afidah lah. Tapi inilah dia punya spelling ya. Cumanya hati ni sebab dia perkataan ni bila dia berakhir dengan ta marbutah, kita tahu kan bila kita belajar Arab bila perkataan yang berakhir dengan ta marbutah, kategori perkataan ini kategorinya muannas. So hati ni jatuh kategori muannas yang ni lah ya. Dia ada satu lagi fuadun. Itu kalau lelaki bernama Fuad. Kalau lelaki bernama Fuad itu sama ya dengan afidah bermaksud hati. Sama je. Cumanya kalau bentuk muzakkar dia Fuad, fuadun. Afidatun kalau bentuk muannas dia. Tapi sama je maksud dia. Termasuk qalbun jugalah ya. Okey, terus la yauduhu hifzuhuma. Okey. Wakaf wasal sama. La ma asli mak badal hu mak silah qasirah. Hif ada hamas. Ma asli. Ya, okey. Di sini yang kita nak highlightkan hamzah ya. La ya'u, hamzah bukan bunyi ain. Kawan kita buat dah betul, tetapi ingat ya, hamzah bukan bunyi ain. Ramai orang di luar sana membaca hamzah dengan bunyi ain. Salah ya. Hamzah macam bunyi alif lah. U, a, i, u ya. Dan hamzah yang dibaca dengan kadar 2 harakat. Sebiji macam mad asli ya. Tetapi kita panggil dia mad badal. Kita tak panggil dia mad asli. Tapi panjang ni sama. Sebiji mad asli ada bari atas, bari bawah, bari depan. Mad badal pun sama. Ada bari atas. Kalau bari atas a. Kalau ini u, i, dia betul-betul sama seperti mad asli, cumanya kerana dia huruf hamzah, kita panggil dia mad badal. Dia mesti dibaca dengan kadar 2 harakat. Jika hamzah itu dibaca pendek, dia bukan mad badal. Ya, right? Macam mad asli lah. Kalau apa-apa huruf baca pendek, kalau pendek bukan mad asli kan? Samalah juga. Hamzah kalau pendek bukan mad badal. So, dia mesti kadarnya 2 harakat ya. Okey. Tadi dah ya? Tadi ada 2 kan? Okey, kita ambil Zarinah. Silakan Zarinah. Mikrofon ya Zarina. Lupa Ini pun dah lama Zoom. Dah lama Zoom pun masih lupa Kena tutup di sini. Okey. Lik. Cuba you tersenyum sikit lagi. Lik. Sebab kalau you tak senyum kan nanti dia macam bunyi utara sikit tau. Nampak you macam senyum ni. Dia kena senyum baru bunyi utara tu hilang. Hamas. Okey, Hamas. Okey. Sofir. Mana ada Sofir? Sofir sin sok zai. Taf ya. Taf. Tak ada. Hamas je pada Hamas. Hamas. Lik. Bunyi Lik juga Hamas ya. Pada lik juga Hamas. Sama je. Dengan lik ya. Okey. Wa'ahdihim ro'un. Tadi Hamas. 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 Him izhar syafawi. Okey. Ro taqim tebal. Okey, dan 2 dia panggil apa? Ra. Mad asli. Ya, dia juga mad asli dan dia juga tafkhim lagi. Un. Dulu. Mad asli ya, mad asli baris depan. Mad asli. Waqafnya jadi panjang. Mad ari sukun. Ya, mad ari ni sukun. Okey, satu baris lagi. Al-kha. Ya. Al-kha ni tak ada apa kot lam kan? Dia tadi cakap lam mati tadi izhar mutlak. Izhar mutlak. Untuk huruf lam yang bertanda sukun ya, izhar mutlak qa.
Oh, mak asli. Okey, apa nama alif tu? Ko. Aina, kau tu 2 harakat tu. Mak asli. Ya, mat asli lah. Nama alif tu apa? Alif pendek tu, nama alif je. Kita tanya nama alif je. Oh, Alif maksurah. alif maksurah. Ya, alif maksurah maksudnya pendek, alif pendek. Ha? Oh. Okey, lagi. Wa alhamaha fujuraha. Kena senyum lagi.